Pasukan khas jihad tangani inflasi, elak penyelewengan barangan bersubsidi. Kekurangan bekalan minyak masak paket, KP DNSHP rayu tambah peruntukan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita Wilayah Khamis 30 Jun 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kelantan bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Aspek penguasaan bagi mengelakkan sebarang penyelewengan harga barangan akan terus dipergat menerusi pasukan khas jihad tangani inflasi. Pembentukan pasukan itu juga sebagai bukti komitmen kerajaan dalam mengurangkan kadar inflasi dan impaknya dalam kehidupan masyarakat. Dalam masa yang sama, memperkukuh jalinan kerjasama antara agensi. Penubuhan jawatan kuasa ini adalah sebagai satu lagi tanda komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan untuk memastikan kadar inflasi negara kekal rendah, pendekatan memberikan subsidi bagi barangan-barangan yang tertentu akan bukan saja dikekalkan, malah kerajaan sanggup membuat bayaran yang lebih tinggi. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat pertama pasukan khas jihad tangani inflasi di Putrajaya. Tambahnya, penubuhan pasukan itu juga bagi memperkukuh jawatan kuasa berkaitan seperti Majlis Tindakan Sara Hidup. Penetapan harga siling ayam dan telur yang dibuat kerajaan bertujuan membolehkan rakyat membeli sumber makanan tersebut di bawah harga sebenar. Ini secara tidak langsung mengurangkan impak peningkatan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, peningkatan kos sara hidup tidak dapat dielak memandangkan kenaikan harga input makanan dan inflasi. Bagaimanapun, kerajaan komited melaksana pelbagai langkah untuk memastikan rakyat tidak terbeban. Ini termasuk mensubsidikan harga beberapa jenis makanan agar rakyat dapat membeli dengan harga di bawah paras sebenar. Semalam, kerajaan mengumumkan harga siling ayam standard ditetapkan pada RM9.40 sekilogram. Manakala harga siling runcit telur ayam bagi grade A pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di semenanjung Malaysia berkuat kuasa esok. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP DNSHP merayu agar Kementerian Kewangan menambah peruntukan bagi bekalan minyak masak paket bersubsidi. Peruntukan tambahan sebanyak 10,000 tan dicadangkan bagi mengatasi kekurangan minyak masak paket di pasaran. Ketika ini, bekalan masih kekal 60,000 tan sebulan. Menurut timbalan menterinya, Datuk Rosul Wahid, tambahan itu perlu berikutan aduan diterima tentang kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi di kedai dan pasaraya. Kita merayu kepada MOF untuk tambah lagi sedikit untuk nak cukup kita cukup, tapi untuk sekurangnya dapat mengurangkan masalah kekurangan bekalan minyak ini di dalam market. Jadi kita sedang merayu kepada Kementerian Kewangan untuk tambah peruntukan kepada kita.
Beliau ditemui selepas pelancaran program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan di Kuala Perlis. KP dan HEP mengemukakan permohonan itu berikutan pemansuhan subsidi minyak masak dalam botol bermula esok. Ini dijangka menyebabkan minyak masak paket menjadi pilihan pengguna. Persiapan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM kini sedang berlangsung di Pasir Salak, Perak. Pelbagai pengisian menarik disusun bagi memeriahkan sambutan yang akan diadakan selama 3 hari bermula esok. Dan untuk perkembangan semasa, kita terus saja bersama wartawan Fahmi Mamat Nur di sana. Teruskan Fahmi. Ya, Atika, memasuki edisi ke-5 penganjuran program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Kali ini lokasi yang dipilih adalah di negeri Perak, lebih tepat di Litar Datuk Sago Pasir Salak. Sudah tentunya bukan saja ratusan, malah ribuan pengunjung bakal menerima manfaat daripada pengisian program yang mana akan bermula esok sehinggalah Ahad nanti. Bersama dengan saya ketika ini Puan Zairina Nordin, Ketua Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah. Assalamualaikum, selamat petang Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Puan, mungkin boleh kita mulakan dari segi persiapan program setakat ini bagaimana Puan? Alhamdulillah setakat ini program berjalan dengan lancar. Boleh dikatakan 90% telah siap dan sekarang pun masih lagi berjalan persiapan dan raptai lah. Kalau kita tengok belakang pun sedang diadakan latihan-latihan persembahan. So 90% sudah siap. Baik Puan, dari segi konsep penganjurannya bagaimana Puan? Adakah sama seperti edisi-edisi sebelum ini? Konsep penganjuran untuk siri kelima ni kita lihat masih sama. Masih ada kapsul Keluarga Malaysia, pameran oleh agensi, IKS, mini cita rasa, sukan rakyat, e-sport, kundi rakyat dan sebagainya. Baik Puan, sudah pasti setiap negeri itu ada perkara yang mahu ditonjolkan. Bagaimana dengan Perak ini, ada kelainan yang mahu ditonjolkan? Ya, tentu sekali di negeri Perak ni kelainannya adalah yang pertama sekali lokasi untuk penganjuran pada kali ini adalah di luar bandar. Tidak seperti di negeri-negeri lain macam Perlis, Johor, Sabah dan Terengganu diadakan di ibu negeri, tapi di Perak ni kita adakan di luar bandar iaitu di Litar Datuk Sago. Jadi itu satu kelainan sebab kita nak menggalakkan keluarga Malaysia daripada kampung pula untuk datang ke program kita ini. Yang keduanya kita ada kenduri rakyat iaitu pada hari ketiga nanti yang akan diadakan secara bergotong royong. So untuk kali ini program kenduri rakyat ni akan diadakan secara bergotong royong dengan kerjasama masyarakat kampung di sini dan akan insya-Allah dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan para pemimpin yang lain. Dan yang ketiganya pada kali ini cabutan bertuah akan diadakan dengan lebih menarik dan lebih banyak lagi kuantitinya. Baik Puan, akhir sekali mungkin saranan Puan kepada pengunjung yang akan mula hadir esok. Ya, mari kita rakyat negeri Perak mahu kita ramai-ramai singgah ke program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Litar Datuk Sago ni. Kita ambil peluang yang tersedia ini. Demo kata untuk koma aja ya. Jadi tapi pastikan SOP hendaklah dijaga. So mari kita datang mulai 1 hingga 3 Julai 9 hingga 6 petang. Baik, terima kasih Puan. Baiklah, saya kira setakat itu dulu perkongsian kami dari Litar Datuk Sago Pasir Salak bersempena dengan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang mana akan bermula esok sehingga Ahad nanti. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi untuk perkembangan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Perak. Tes sebulan suara pilih mutu masuk pertandingan bintang patriotik. Dua Ibu Pertiwi. Tu, jualan Keluarga Malaysia semua barang murah-murah. Anak teman mau ambil baju. Elok penuh ke Carnival Kejaya. Jamin koja Keluarga Malaysia. Pameran kementerian pun ada. Yang kata itu, izin sekali ni kita punya. Mak pun bertani sukan rakyat. Ini semangat yang kita bawa. Atas, mau kita ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Perak 1 hingga 3 Julai, 9 pagi hingga 6 petang.
Majlis Pelancaran Logo dan Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tan Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Jumaat 1 Julai pukul 9 pagi, bertempat di Auditorium Perdana Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Saksikan secara langsung di Facebook Live Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bertemu kembali. Fokus dari negeri di bawah Bayu hari ini, pengusaha pelancongan diminta tingkatkan kualiti perkhidmatan dan veteran politik Sabah Datuk Kadoh Agundong meninggal dunia. Terus saja bersama Enisia Daulus di Kota Kinabalu. Ya, Alicia. Baik Atika. Pengusaha pelancongan di negeri ini khususnya di Semporna perlu bertanggungjawab terhadap keseluruhan kualiti perkhidmatan yang disediakan. Ia termasuklah dari segi pengurusan, penyelenggaraan, infrastruktur dan aktiviti pemasaran. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, langkah tersebut perlu kerana tanpa pelaksanaan dan pemantauan yang baik, pengunjung tidak akan dapat menikmati kepuasan secara holistik. Beliau berkata kelestarian dalam sektor pelancongan amnya dan ekopelancongan khasnya adalah penting untuk menjamin kehadiran pelancong secara berterusan. Dalam usaha kita menarik para pelancong untuk datang ke Semporna, yang penting bagi kita adalah untuk memberikan perkhidmatan secara profesional dan menyediakan tempat-tempat yang menarik tanpa mengambil sikap keuntungan yang berlebihan, mengabaikan soal keselamatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat daripada Majlis Tindakan Pelancongan dan isu-isu berbangkit daripada pengusaha pelancongan daerah Semporna di Semporna. Dalam pada itu, Datuk Jafri yakin sejak negara membuka sempadan untuk pelancong masuk ke negara ini, industri pelancongan negara telah menunjukkan peningkatan ketara dari segi bilangan pengunjung yang datang ke negara ini. Veteran politik Sabah Datuk Kadoh Agundong meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu kira-kira 12.30 malam tadi. Berita itu disahkan anak mendiang Josephine Rosita ketika ditemui RTM di Wisma Fort Lucio, Kota Kinabalu. Menurut Josephine, keadaan ayahnya merosot susulan serangan strok pada Oktober tahun lalu. Sebenarnya bapa saya sudah pertama dia sakit kena stroke pada Oktober tahun lalu. Last disahkan ada jangkitan pneumonia dia punya sudah paru-paru. And then itu yang mengakibatkan puncak kematian dia lah. Mendiang dibawa ke kampung halamannya di Kampung Pulong Tenom pada 3 petang tadi dan akan dikebumikan pada Sabtu ini. Sementara itu, ketika ditemui RTM dalam persidangan perwakilan tahunan Parti Bersatu Sabah PBS di Dewan Hakka Kota Kinabalu, ahli Kabinet Negeri dan individu menzahirkan ucapan takziah atas pemergian mendiang. Dalam perhubungan kami itu, saya melihat beliau seorang yang komited, mengambil berat tentang tugas yang diberikan. Jadi Sabah kehilangan seorang negarawan yang pernah berkhidmat dengan cemerlang pada suatu waktu dulu. Kita dalam Parti Bersatu Sabah turut berduka cita dan bersedih atas pemergian seorang pemimpin yang semua kita ketahui memulahkan karier politiknya bersama Parti Bersatu Sabah. Malahan beliau juga menganggotai kabinet pertama Parti Bersatu Sabah. Datuk Kadoh merupakan seorang ikon bagi suku kaum Murut kerana beliau adalah pelopor kepada politik di kalangan masyarakat di Malap khususnya dan juga khasnya kepada suku kaum Murut Timugon. Datuk Kadoh 74 tahun meninggalkan isteri Datin Catherine Solidat Kadoh 60 dan 4 orang anak serta 9 cucu. Mendiang mewakili PBS terkenal dengan nama gelaran Giant Killer kerana berjaya menumbangkan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Haris Saleh dari Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah berjaya pada pilihan raya negeri Sabah 1985.
Datuk Kadoh pernah menggalas jawatan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Sabah serta Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri pada era kerajaan PBS. Sementara itu, Parti Bersatu Sabah PBS melancarkan buku bertajuk Sejarah Perjuangan PBS 1985 hingga 2022 dan aplikasi My PBS. Buku dan aplikasi tersebut dilancarkan Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili dalam program Malam Bersatu bersempena Persidangan Agung tahunan ke-36 dan ke-37 parti itu di Kota Kinabalu. Setiausaha Agung PBS Datuk Johnston Bangkuai memberitahu buku ini diterbitkan bagi memberi informasi tentang perjuangan parti itu sejak ditubuhkan 37 tahun lalu. Dengan terbitnya buku ini, maka anak-anak muda lah yang 15, 16, 17 tahun akan mengetahui sejarah perjuangan PBS. Sebagai contoh, soal hak-hak Sabah, soal meminta supaya royalti minyak dinaikkan, soal isu PTI, soal anti lompat. Kita di dalam apps itu kita ada registration for online registration untuk menjadi ahli PBS, dan kita juga ada maklumat mengenai pemimpin-pemimpin di dalam PBS, begitu juga dengan saluran-saluran berita. Aplikasi My PBS dilancarkan bagi memudahkan orang ramai mendaftar menjadi ahli serta mengetahui perkembangan terkini parti tersebut. Dianggarkan lebih 1,400 perwakilan dan pemerhati pelbagai bahagian hadir dalam majlis ini. Rakyat Sabah menyambut baik bantuan keluarga Malaysia BKM tambahan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini. Usaha berkenaan merupakan keprihatinan kerajaan dalam membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Disandakan masyarakat memberi reaksi positif bantuan tambahan tersebut. Ya, Alhamdulillah dengan tambahan bantuan keluarga Malaysia ini rata-rata penduduklah di Kinabatangan ini berterima kasih. Dan inilah yang mereka nantikan. Diharap dengan bantuan ini dapatlah digunakan sebaiknya oleh masyarakat yang memerlukan. Syukur Alhamdulillah lah. Ada jenis bantuan macam itu. Sebagai peniaga saya pun mau minta jugalah jenis bantuan apa dari kerajaan. Berbagai bantuan lah, jenis berbagai bantuan untuk peniaga-peniaga di Kampung Sukawi ini. Sebagai orang kampung, sekurang-kurangnya kami bersyukur ada bantuan boleh membantu dengan orang kampung mana yang berpendapatan rendah, sekurang-kurangnya boleh lagi meringankan beban orang kampung. Amatlah bagus dan baik untuk keluarga yang susah untuk menambah membeli barang keperluan seperti susu, pampers untuk anak-anak dan makanan tambahan. Harapan saya seperti sekarang yang viral, yang tular mengenai subsidi barang. Syukurlah kerana selama ini kita pun menghadapi masalah kan. Jadi syukurlah kerajaan beri kita bantuan itu dapat sedikit sebanyak membantu kita daripada masalah hidup begini, melainkan lagi barang-barang sekarang pun kita sudah fikirkan. Pembayaran BKM tambahan dibayar sekali dengan BKM Fasa 2 mula disalurkan kepada penerima yang layak bermula 27 Jun lalu. Kerajaan dicadang menaik taraf Jalan Utara Tawau untuk mengatasi masalah kesesakan jalan raya yang sering dialami penduduk setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan, Rina Jainal berkata, cadangan itu akan disuarakan pada persidangan DUN Sabah Julai ini. Untuk mesyuarat sidang DUN yang akan dilaksanakan bulan 7 nanti, kita akan emphasizekan lagi sekali lagi, kita akan fokus kepada sekali lagi untuk poin ini kerana keperluan mendesak untuk membesarkan menaik taraf Jalan Utara baru sudah betul-betul diperlukan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penyampaian sagu hati kepada pelajar cemerlang Sekolah Islamia dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 di Kompleks Sukan Tawau. Jalan Utara Baru merupakan jalan tunggal dan sering berlaku kesesakan aliran trafik di sepanjang jalan dari Jalan Sinsan Pasir Putih dan Jalan Imam Galundang hingga ke bulatan lapangan terbang Lama Tawau.
Sekolah Kebangsaan SK Sugud Pinampang yang terjejas banjir pada 20 Jun lepas menerima sumbangan dan khidmat masyarakat daripada 3 persatuan sempena Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu dijayakan 60 peserta terdiri daripada ahli Persatuan Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah SSS, Persatuan Setiausaha Sabah dan Persatuan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah. Pengerusi SSS Rosalin Bumpin berkata, program sebegini bukan sahaja bermanfaat, malah mampu menjalin silaturahim antara peserta, guru dan murid SK Sugud. Saya berharap mungkin daripada persatuan lain selain daripada setiausaha, mungkin daripada NGO lain, mungkin orang boleh bila tahu ada program begini, orang mungkin boleh buat program serupa ini. Mungkin selepas ini mungkin ada lagi yang akan membantulah kan sekolah ini sebab kita tahu program ini sangat bagus. Program ini sangat bermanfaat terutama bagi sekolah-sekolah yang sentiasa dilanda banjir dan mereka dapat mengambil langkah-langkah yang perlu ketika banjir berlakulah di kawasan sekolah. Mereka ditemui RTM di Dewan SK Sugud Penampang. Antara pengisian program termasuk ceramah menghadapi bencana banjir daripada bomba, gotong royong dan penyampaian sumbangan kepada 35 pelajar daif. Ya, sekian perkembangan dari Sabah. Kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Atika, silakan. Baik, terima kasih Anissa untuk perkembangan di Sabah. Seterusnya, kerajaan dan rakyat perlu memiliki kerjasama yang kukuh dalam usaha melahirkan bangsa usahawan di Labuan. Untuk itu, kursus dan latihan yang dianjurkan perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kemahiran yang mampu menambah pendapatan secara alternatif. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga bagi saya itu adalah fokus utama pihak Kemas untuk memastikan golongan sasar kita iaitu B40 yang mana melalui ilmu dan juga pengetahuan yang mereka perolehi daripada kursus kemahiran ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk mengembangkan sesuatu perniagaan yang mereka ceburi selepas ini. Beliau ditemui pada kursus kemahiran Bakery Quick Win di Pusat Masakan Kemas Labuan. Kursus 3 hari itu disertai 10 peserta terdiri daripada pengusaha bakery kecil-kecilan di Labuan. Pengisiannya bimbingan melibatkan kemahiran bakery, pemasaran produk, ekonomi perniagaan selain bantuan kelengkapan. Baiklah, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca oleh Met Malaysia bersama dengan pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Hafiz. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Pada ketika ini terdapat satu sistem berkala rendah. Kalau pagi tadi ianya masih lagi lekukan tropika, tetapi pada petang ini ianya telah pun menaik taraf. Buat masa kini ianya menjadi ribut tropika Chaba yang kini berada di tenggara Kepulauan Hainan China dan ianya bergerak menghala ke arah barat laut semakin menjauhi rantau negara kita. Baik, dengan adanya ribut tropika Chaba ini, ianya telah menyebabkan kelajuan angin di rantau negara kita bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 40 meter. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta Teluk Bergelora kategori pertama dan juga kedua menyebabkan kawasan perairan Phuket, Condor, Reef North, Lalayang, Palawan dan juga Labuan yang mana dalam tempoh ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan daraga selat dan harus diingatkan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 2 Julai 2022. Jadi perlu ramai diharapkan lebih berhati-hati dan sentiasa peka dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan teruskan dengan paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, dengan adanya ribut tropika Chaba itu tadi, ianya juga telah mempengaruhi corak cuaca di negara kita yang mana kelembapan di rantau negara kita kebanyakannya telah pun tertarik di menghala ke ribut tropika Chaba itu. Jadi di rantau negara kita mengalami keadaan cuaca yang agak kering. Dan pada hari ini seperti diramalkan kebanyakan negeri di seluruh negara pada kali ini dalam keadaan yang agak cerah.
kecuali di dua negeri di semenanjung Malaysia, di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Di negeri Kelantan, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan tanah jajahan Bacok, Macang, Kuala Kerai dan juga di Tanah Merah serta di daerah Kuala Nerus di negeri Terengganu, yang mana hujan renyai di 1-2 tempat ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Di negeri lain buat masa kini dalam keadaan cerah, tiada hujan berlaku dan kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan Sarawak, pada ketika ini bagi negeri Sabah, keadaan hujan yang agak lebat tetapi ianya lebih berlaku di sekitar bahagian timur di negeri Sabah yang melibatkan di bahagian Kudat dan juga di bahagian Sandakan, yang keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Di negeri Sarawak, pada ketika ini hujan renyai kini sedang berlaku melibatkan di bahagian barat di negeri Sarawak sahaja, yang melibatkan 3 bahagian, di bahagian Kuching, Serian dan juga di bahagian Samarahan. Hujan yang berlaku di bahagian barat ini insya-Allah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi, dan di kebanyakan bahagian bagi di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah pada kini alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku dan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sebelum pisah kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, perkembangan dari Bumi Kenyalan hari ini, tumpuan berita berkaitan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Perinciannya kita terus saja bersama Buma Wiyin di sana. Silakan Buma. Baik, terima kasih Atika. Pengeluaran surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN beri banyak manfaat kepada pemilik tanah, antaranya ialah tempoh pegangan adalah kekal. Jelas Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh, ini bermakna pemilik tanah mempunyai hak milik kekal ke atas tanah mereka.
Beliau menambah pemilik tanah juga tidak dikenakan cukai tanah tahunan, kos pengukuran tanah dan penyediaan surat hak milik tanah, malah turut dikecualikan premium tanah. Datuk Lin berkata penyukatan lot individu dan pengeluaran surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN ini sedang giat dijalankan oleh Kerajaan Sarawak. Program ini jelasnya dilaksanakan meliputi kesemua kawasan dan bahagian di seluruh Sarawak, merangkumi semua kaum Bumiputera yang mempunyai hak ke atas tanah, hak adat Bumiputera. Datuk Lin berkata demikian pada Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 KTN, Pertanian Inisiatif Baharu NCR bagi Kampung Endap, Kampung Pinang dan Kampung Tanah Putih serta Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 KTN, Kampung Tradisi Kampung Endap, Semarahan di Dewan Suara Kota Semarahan hari ini. Beliau memaklumkan kerja-kerja pengukuran tanah NCR ini adalah mengikut lunas undang-undang dan prosedur yang ditetapkan, iaitu dilaksanakan berdasarkan permohonan tanah NCR yang diluluskan. Katanya sesi dialog diadakan dengan penuntut-penuntut tanah NCR yang berkaitan sebelum aktiviti pengukuran bermula yang bertujuan untuk memberi penerangan dan mendapat maklum balas sebelum kerja pengukuran sebenar di lapangan dilaksanakan. Seramai 353 penerima surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN Pertanian dan 147 penerima bagi surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN Kampung Tradisi pada majlis itu. Sudah menjadi amalan masyarakat Sarawak untuk menyambut pelbagai perayaan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguah Manggil percaya amalan tersebut penting dalam membina toleransi dan rasa hormat menghormati dalam kalangan masyarakat majmuk di Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya. Datuk Dr. Penguah menjelaskan Sarawak mempunyai lebih kurang 40 sub-etnik dengan bahasa, warisan budaya, nilai serta cara hidup masing-masing dan lebih 60% daripada penduduknya terdiri daripada masyarakat Dayak seperti Iban, Bidayah dan masyarakat Orang Ulu. Bagaimanapun di sebalik perbezaan yang wujud, kesemua suku kaum ini sepakat dalam meraihkan bukan hanya sambutan Gawai Dayak, malah perayaan-perayaan lain juga yang turut diraihkan bersama kaum-kaum lain. Berucap pada Majlis Ramah Tamah Raya dan Ngiliang Tikai RTM Miri 2022 di Miri malam tadi. Katanya apabila persefahaman wujud dalam masyarakat pelbagai kaum, maka kerajaan dapat mengurus kebajikan rakyat dengan lebih baik. Beliau dalam pada itu menyeru agar pengamal media untuk memainkan peranan dan memberi kerjasama dengan menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti sesebuah kaum. Pada majlis tersebut, beliau bersama pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut dan pengerusi Kelab Sosial Miri FM, Muhammad Irfan Sanif menyempurnakan upacara mengulung tikar sebagai simbolik upacara Ngiliang Tikai. Seramai 15 orang peserta dalam kalangan belia telah dipilih mengikuti latihan di bawah program Sarawak ICT and Multimedia Apprentice Racing Talent Smart Inkubator Cohort 2. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Zulfikri Osman, kumpulan tersebut dipilih berikutan kejayaan 2 daripada 7 peserta kohort pertama. Justru peserta yang dipilih di bawah Smart Incubator akan mula menyertai latihan kemahiran dan latihan di lapangan di bawah bimbingan usahawan mentor Sanjung Inspirasi. Datuk Zulfikri memberitahu untuk itu beberapa memorandum persefahaman MOU antara MARA dan rakan strategik di Meterai bagi memantapkan lagi pelaksanaan program pembangunan usahawan tersebut melalui industri multimedia kreatif dan pemeliharaan budaya dan warisan Sarawak. Menerusi MOU tersebut, pelbagai latihan kemahiran, kerjasama, perkongsian kepakaran dan fasilitator akan disediakan kepada peserta. MOU itu antara lain melibatkan UNESCO, Intangible Cultural Heritage Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Majlis Seni Sarawak dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional.
Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak telah mengiktiraf 11 orang ejen produktiviti daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. MPC dalam satu kenyataan media memaklumkan ini merupakan program pengiktirafan pertama di peringkat kebangsaan dalam mengiktiraf individu aktif memacu agenda peningkatan produktiviti di peringkat organisasi, industri dan negara. Menurut kenyataan itu, pengiktirafan ini mempunyai 3 kategori iaitu kepimpinan, pengamal dan bakat yang dianugerahkan berdasarkan pencapaian dan sumbangan individu dalam memacu inisiatif peningkatan produktiviti justru menyumbang kepada peningkatan prestasi ekonomi negara. Ini adalah inisiatif MPC untuk memberi pengiktirafan kepada individu-individu yang secara aktif memacu agenda peningkatan produktiviti selari di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang berperanan untuk membangunkan pakar-pakar industri yang kompeten dan warga industri yang berkemahiran serta berinovasi tinggi. Penyampaian pengiktirafan sijil itu diadakan pada Majlis Penutupan SEDC Innovation Quality Convention 2022 di Kuching. Sementara itu, Pengarah MPC Wilayah Sarawak Nur Hafizah Muhammad Aruf berkata, setakat Jun ini, seramai 73 individu daripada Sarawak telah diiktiraf sebagai agen produktiviti. Beliau juga berharap lebih banyak individu akan diiktiraf dan menjadikan sesebuah organisasi yang cemerlang dengan mewujudkan sistem pengiktirafan berasaskan prestasi produktiviti. Agen produktiviti juga katanya akan membantu menyebar luas agenda produktiviti terutama di peringkat perusahaan dengan lebih berkesan dan komprehensif bagi merangsang pertumbuhan produktiviti negara. MPC percaya pengiktirafan yang diberikan dapat meningkatkan motivasi pekerja dan membantu menambah produktiviti syarikat dan secara tidak langsung penambahbaikan produktiviti yang berterusan penting kerana dapat memberi impak signifikan untuk kelestarian perniagaan dan seterusnya melonjakkan pertumbuhan produktiviti dan daya saing syarikat. Baik, uji bakat pencarian bintang P.Ramlee, wanita era P.Ramlee dan bintang kecil terus mendapat sambutan pada Selasa lepas dengan sesi uji bakat dijalankan di 3 lokasi serentak iaitu di Bintulu, Sibu dan Sri Aman. Penyelaras program bintang P.Ramlee, wanita era P.Ramlee dan bintang kecil, Ratna Saimin berkata, jenama program hiburan yang sudah sebati dengan RTM ini memainkan peranan penting dalam menjadi daya penarik untuk orang ramai menyertai uji bakat itu. Penganjuran bintang P.Ramlee ini katanya perlu untuk menyuburkan karya-karya seniman agung Tan Sri P.Ramlee dalam kalangan generasi muda. Mengenai uji bakat bintang kecil pula, beliau memberitahu pencarian bakat ini penting dalam usaha melarikan bintang-bintang baharu seni suara negara. Untuk kali ini, kami memberikan satu perubahan untuk mengadakan uji bakat dengan meminta mereka untuk beraksi di hadapan kamera, tidak sebagaimana sebelum ini, untuk menimbulkan rasa keyakinan mereka, keberanian mereka bagaimana berhadapan dengan kamera. Ya. Ratna ditemui pemberita RTM selepas sesi uji bakat program itu yang diadakan di RTM Sibu. Seiring dengan perkembangan teknologi di mana kanak-kanak sudah didedahkan dengan pelbagai media sosial, penyertaan dari golongan kanak-kanak kali ini dilihat berbeza kerana peserta kanak-kanak yang hadir dilihat lebih yakin di atas pentas walaupun mereka turut diminta beraksi di hadapan kamera. Dalam pada itu, beliau turut menyeru peserta yang terlepas peluang untuk menyertai uji bakat di Sibu untuk tampil mencuba di sesi uji bakat di Auditorium Kuching pada Sabtu dan Ahad ini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Bu Mak untuk perkembangan di Sarawak. Dan selepas ini kita akan berita selangsung di negeri Kelantan. Jumpa sekali nanti.
Tumpuan dari Kelantan, projek Jiwa Murni berjaya menyiapkan 43 projek baik pulih dan bina rumah rakyat tahun ini. Perinciannya bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Atika. Tugas anggota tentera bukan sekadar menjaga kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman serta membantu pihak berkuasa awam mencapai keamanan dan kesejahteraan semata-mata. Malah sumbangan kepada masyarakat turut disalur menerusi projek Jiwa Murni. Panglima 8 Brigad, Brigadier Jeneral Abu Hassan Asy'ari Khamis berkata, tahun ini pihaknya diberi tanggungjawab untuk menyiapkan 43 projek membaik pulih dan membina rumah rakyat miskin serta pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM di bawah inisiatif projek Jiwa Murni Kementah. Jumlah itu meningkat berbanding hanya 27 buah rumah pada tahun lalu. Kita akan start waktu terdekat sebab peruntukan baru saja diturunkan, jadi kita akan laksanakan secepat mungkin lah, dan saya cuba untuk fokuskan supaya semua projek-projek ini dilaksanakan sehingga bulan Oktober kita selesaikan, kerana kita faham setiap tahun kita mengalami masalah cuaca pada bulan November ke atas. Beliau memberitahu pemberita selepas menjadi tetamu konti Kelantan FM. Menurut Brigadier Jeneral Abu Hassan, kebanyakan penerima adalah dalam kalangan orang awam, manakala selebihnya veteran ATM. Kos membina sebuah rumah baru melibatkan peruntukan RM70,000, manakala untuk baik pulih antara RM5,000 hingga RM10,000. Dalam pada itu, pelbagai aktiviti menarik akan dilaksana sempena sambutan Jubli Emas Hari Ulang Tahun ke-58 Brigad bermula 5 Julai depan. Antaranya Karnival Sukan peringkat 8 Brigad di Kem Sabak Bengkalan Cepa, Forum Perdana Hal Ehwal Islam di Kem Desa Pahlawan Bukit Cina dan Fun Ride berbasikal yang disertai 300 peminat sukan itu. Turut diadakan pertunjukan pentas rama, Expo Pernama dan Sukan Rakyat. Sambutan ini membanggakan 8 Brigad yang menjangkau usia 50 tahun dengan merempuh pelbagai rintangan dan menghasilkan kejayaan dalam menghalang penyusupan parti. Selain itu, ia bagi memperingati pengorbanan pegawai dan anggota yang terkorban dalam melaksanakan tugas mempertahankan kedaulatan agama, negara dan bangsa. Beberapa pengusaha durian di Kampung Langgut Beta Hilir, Kota Baru berkongsi rezeki apabila durian di kebun mereka berbuah dan gugur buat pertama kali. Pelajar tahfiz dan orang ramai diraikan pengusaha terbabit dengan menjamu 300 kg durian, 10 kg pulut dan 6 kg santan. Menurut pengusaha kebun durian Sidit Ahmad Muhammad Nur, dia bersama beberapa rakan mengambil inisiatif membuat jamuan pulut durian untuk berkongsi rezeki selain bersyukur kerana duriannya menjadi sempena musim kali ini. Sebabnya kita tengok perasaan anak-anak ni apabila musim buah, dia bersama dengan keluarga. Jadi apabila musim buah ni yang belajar sini, jadinya dia nak rasa mak suruh dengan keluarga dia makan pulut durian ke gapo dia tak boleh. Jadi kita selaku pok ni ambil alih anak-anak ni dengan izin mudi kita lah. Mudi pondok kita Ustaz Jalaluddin Asayuddin, Baba Jalaluddin Asayuddin ni mengizinkan kita ni untuk majlis gini akui dia beri segah kita. Beliau ditemui di gerai durian miliknya di Kampung Langgut, Dewan Beta Hilir, Kota Baru. Selain jemputan 40 anak-anak tahfiz, orang ramai yang melalui kawasan itu turut berpeluang merasai pulut durian seawal jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Sementara itu, Timbalan Mudir Kedua Pondok Muhammadiyah Beta Hilir, Nawawi Muhammad dan anak-anak tahfiz mensahirkan rasa syukur dan penghargaan kerana menjamu mereka pada musim durian kali ini. Jadi pada hari ini Ustaz nak ucap terima kasih banyaklah kepada khususnya Beja kerana panggil anak-anak tahfiz untuk makan pulut durian first time pada hari ini. Dan dekat ada orang panggil durian mahal ni kita agak nak beli pun. Jadi tiba-tiba semangat daripada Beja ada grup dia, jadi bagi pihak kita pondoknya ucap terima kasih banyaklah. Seorang peneroka Felda Ciku 3 Gua Musang berjaya membangunkan lot tanah hutan terbiar menjadi kolam pancing dan ternakan untuk penduduk sekitar. Aziz Abdullah, 65 tahun atau lebih dikenali sebagai Wak Labu berkata, lebih 10,000 ikan pelbagai jenis seperti ikan jelawat, ikan keli, ikan baung, ikan patin dan ikan tilapia ditempatkan di kawasan kolam seluas 0.4 hektar. Menurutnya, kolam pancing dan ternakan ikan menjadi tempat rekreasi dan hasil jualan ikan ternakan dijual pada komuniti setempat.
Ikan jelawak kita masuk 1,000, ikan bau kita masuk 1,500, ikan tilapia kita masuk 2,000, ikan pati 1,000, ikan keli 3,000 lah ni. Kita masuk dah ni. Maknanya mai pacil juga, kena luar beli ikan dia ambil balik. Gitu. Ikan dia ambil balik. Mana kita sekarang ni asli kita, alhamdulillah. Beliau juga baru selesai membina kolam renang yang melibatkan kos lebih RM50,000 untuk aktiviti santai bersama keluarga. Katanya projek itu adalah yang pertama di kawasan tanah rancangan Felda. Idea itu timbul selepas beliau melihat penduduk perlu keluar jauh untuk ke kawasan rekreasi di Bandar Gua Musang atau luar daerah untuk melakukan aktiviti santai. 3 bahan itu mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Seramai 250 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Melaka sedia dikerahkan sekiranya terdapat sebarang bencana melanda negeri itu termasuk banjir kilat. Manakala hampir 100 kawasan panas dikenal pasti dan pemantauan akan dijalankan sekiranya hujan lebat berterusan melebihi 2 jam. Pengarahnya Lieutenant Colonel PA Kamarul Shah Muslim berkata 49 kenderaan pelbagai jenis termasuk 19 bot, 6 lori, 11 kenderaan pacuan 4 roda, 2 van, sebuah jet ski dan 10 ambulans sedia digerakkan pada bila-bila masa. Okey, antara cabaran anggota APM lah dalam menghadapi bencana, terutamanya dalam monsun Timur Laut yang setiap tahun memang berlaku bermula pada bulan November dan berakhir pada Mac lah untuk tahun akan datang. Cabaran utama kita ialah untuk memastikan mangsa-mangsa ni semuanya dapat dipindahkan ke pusat-pusat binaan sementara PPS. Kita tak nak tertinggal, kadang-kadang ada yang mungkin warga mas yang kadang tinggal seorang kan. Jadi maklumat daripada ketua sidang, ketua kampung, Tok Pengulu dan ketua-ketua komuniti lah, wakil-wakil ketua masyarakat perlu ada profil penduduk lah. Beliau terdahulu menyempurnakan pelepasan anggota APM pada program pendakian dan kibaran panci 70 puncak sempena dekad platinum peringkat APM Malaysia di Bukit Beruang. Seorang peniaga didenda RM100,000 atau penjara 24 bulan selepas mengaku bersalah memberi rasuah kepada anggota polis. Suapan itu sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap 5 rakannya yang ditahan dalam satu serbuan November tahun lalu. Petinju negara Muhammad Abdul Qayyum Arifin sudah bersedia untuk menggalas cabaran Malaysia pada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham pada 28 Julai hingga 8 Ogos depan. Meskipun bakal berdepan petinju-petinju hebat terutamanya dari negara Bahamas, Abdul Qayyum mengakui dia tidak gentar, sebaliknya akan terus berjuang untuk menyumbang pingat emas kepada negara. Pada tamasya di Birmingham itu nanti, Abdul Qayyum akan beraksi dalam kategori 48 kg lelaki. Petinju berusia 21 tahun dari Perak itu menjelaskan fokusnya kini adalah memperbaiki serta memperkemaskan lagi kemahiran dan tekniknya sebelum menghadapi tamasya sukan tersebut. So nak tambah lagi untuk masa yang ada sebulan ni, untuk betulkan skill, untuk touch upkan lagi, kemaskan lagi skill, teknik apa semua. Ini kali kedua Abdul Qayyum mewakili negara selepas menyertai Sukan SEA 2021 di Vietnam Mei lalu. Dia ditemui selepas lawatan timbalan Chef de Mission CDM Garrett Montero di Pusat Latihan Tinju Majlis Sukan Negara MSN di Nilai Negeri 9.
Dalam pada itu, Persekutuan Tinju Malaysia akan menghantar 2 petinju negara berguru di Thailand sebagai persiapan terakhir Kesukan Commonwealth 2022 di Birmingham. Menurut Timbalan Chef Dimission Garrett Montero, 2 petinju tersebut iaitu Muhammad Abdul Qayyum Arifin dan Sheikh Rahmatullah Ibrahim akan menyertai beberapa kejohanan dan latihan intensif selama 3 minggu bermula minggu hadapan. Persiapan at the moment, I'm told that it's going well. They are leaving for Thailand for a competition next week, and from there they will head straight to Birmingham. So this Thai competition is like a warm up, and kita tengok result dari Thailand ini, kita boleh gauge lah how they will fare dekat Commonwealth lah. Tambahnya, tinju antara acara sukan yang disasar untuk menyumbang pingat buat negara. Beliau berkata demikian ketika melawat persiapan kem tinju negara di Pusat Latihan Tinju Majlis Sukan Negara di Nilai. Sebanyak 1.5 juta ringgit dana diperuntukkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi meningkatkan tahap profesionalisme warga pendidik tahun ini. Menterinya Datuk Seri Mazhir Khalid berkata peruntukan bagi tujuan latihan dan pembangunan kompetensi 10,485 warga pendidik Majlis Amanah Rakyat MARA agar berada pada tahap terbaik. Jadi kita sediakan bajet untuk latihan para pendidik ini lebih kurang 1.5 juta untuk tingkatkan latihan dan juga kompetensi guru itu sendiri. Dan dalam tempoh lebih kurang 18 tahun tu adalah lebih kurang 4,336 di kalangan pendidik ini telah meningkatkan dia punya qualification, kelayakan. Sejak 2002 hingga 2020, seramai 4,336 warga pendidik MARA menerima kemudahan pembelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ini termasuk pengajian peringkat ijazah Dr. Falsafah PhD, Sarjana, CJ Profesional, CJ Kemahiran dan Diploma Pendidikan. MARA juga komited memastikan pelajar Institut Pendidikan MARA IPMA belajar dalam suasana selesa dan kondusif. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA akan menubuhkan pasukan khas untuk mengkaji dasar tempoh bekerja 4 hari dalam seminggu. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah menjelaskan kajian itu merangkumi aspek kesesuaian bidang perkhidmatan awam serta jumlah waktu bekerja dalam sehari. Bidang mana, jumlah hari bekerja, masa rehat semua kita kena kira balik. Ya, ini kita tengah tubuhkan. Sebab ini rate for the job. Perlu kita kaji dari segi return of investment, pelaburan dia. Ya, boleh dilaksanakan atau tidak. Ya, dulu di Ropahmu ada laksanakan, tapi ialah dia tengok bidang kerja macam mana. Ya. Perubahan tempoh waktu bekerja dalam seminggu tidak memerlukan sebarang pindaan akta sedia ada, namun harus berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. Beliau ditemui selepas melancarkan modul integriti penguatkuasa di Kuala Lumpur. Tinjauan mendapati 62% pekerja sepenuh masa di negara ini memilih keanjalan bekerja sepanjang 4 hari dalam seminggu berbanding 5 hari ketika ini. Seperti diumumkan penyimpan mohor besar Raja-Raja, 1 Zulhijjah jatuh pada 1 Julai. Penentuan anak bulan Zulhijjah perlu dilakukan bagi mengetahui hari wukuf di Arafah bagi jemaah haji dan Hari Raya Aidil Adha. Kupasan penuh disediakan wartawan JAKIM Alisa Yusra. Di Malaysia, penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah ditentukan dengan ruqyah dan hisab berdasarkan kriteria Imkanul Ruqyah. Jadi hal begini saya rasa pihak masyarakat awam juga perlu ada sedikit maklumat, sedikit pengetahuan asas tentang kenapa kita perlu melihat anak bulan dan kenapa kita masih bergantung dengan mencerap bagi menentukan hari-hari berkenaan. Kerana kita mahu beramal dengan perintah Rasulullah SAW yang mana Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat anak bulan ataupun permulaan
puasa, permulaan Syawal dan juga Hari Raya Zulhijjah berasaskan kepada kenampakan anak bulan. Yang penting di sini ialah masyarakat biasa boleh melihat anak bulan dengan asas yang paling minimum iaitu mata kasar. Ya, tapi bagaimana saya katakan adalah lebih baik kalau kita ada binoculars, kita ada theodolite dan teleskop. Lagi baik kalau kita ada kamera untuk kita merakamkan imej hilal yang kita tengok. Jadi itu apa yang saya dapat simpulkan. Pada 29 Ramadan lalu, berikutan kenampakan hilal di salah satu daripada 29 lokasi balai cerap di seluruh negara. Maka, Syawal ditetapkan pada 2 Mei seperti pengisytiharan penyimpan mohor besar Raja-Raja. Namun, proses cerapan hilal tetap dilakukan dari bulan ke bulan kerana ia adalah kaedah alternatif menurut ilmu falak dalam membentuk satu takwim hijrah yang sistematik dan saintifik serta tidak bertentangan dengan kehendak syarak termasuk dalam menentukan permulaan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Permulaan bulan Zulhijjah memberi peluang kepada umat Islam membuat persediaan bagi merebut amalan 10 hari pertamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari-hari yang dilakukan amal soleh padanya lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun peluang untuk mengerjakan ibadah haji amatlah terhad pada tahun ini, namun kita harus tetap bersyukur kerana kita telah menemui bulan Zulhijjah. Jadi marilah kita bersama-sama mengimarahkan bulan Zulhijjah seperti mana kita memenuhi masjid dan surau ketika bulan Ramadan. Kerana begitu banyak keistimewaannya seperti yang telah dinyatakan di dalam hadis-hadis sahih. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTN. Saudara, berita wilayah 30 Jun 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Jumpa lagi.